hikmah bermesyuarat. Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun membawakan seorang ustaz, iaitu mungkin Is boleh memperkenalkan. Baik, kita perkenalkan tetamu kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam. Kita ucapkan selamat datang Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi Ustaz ya. Dan tajuk yang akan kita bawakan audio pada pagi ini, kita akan memperkatakan mengenai dengan hikmah bermesyuarat ya. Dan sebagai mukadimahnya terus saja Ustaz ya, takut nanti masa kita ni Indah mencukupi kan untuk bersama. Baik. Jadi sebagai mukadimahnya dan mungkin ada yang ingin dijelaskan oleh Yang Mulia Ustaz sendiri, kami serahkan pada Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Terima kasih Skandar dan juga Intan, Auda penonton muslimin muslimat yang dimuliakan oleh rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersua muka di dalam membicarakan satu tajuk berkenaan dengan hikmah musyawarat ataupun bahasa musyawarat itu kalau diambil daripada perkataan bahasa Arab dipanggil musyawarah. Musyawarah iaitu perbincangan di antara satu kumpulan ataupun di antara berdua, bertiga ataupun ramai. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang sebenarnya digalakkan di dalam agama Islam dan bertepatan juga pada ketika ini kita sedang sibuk dengan Majlis Musyawarat Negara, iaitu MMN. Jadi itulah saya mengambil tajuk ini supaya barangkali boleh kita ni membuka fikiran kita bahwasanya musyawarah itu adalah suatu perkara yang sebenarnya dituntut di dalam agama Islam. Betul. Perkara ini boleh kita melihat berpandukan firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, maka dengan rahmat Allah hendaklah kamu bersifat lintalahum, bersifat lemah lembutlah terhadap orang-orang lain, terhadap orang-orang yang berada di sekelilingmu. Walau kunta fawzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik, kerana sekiranya engkau bersifat keras, nescaya orang-orang yang sekelilingmu pasti akan melarikan, menjauhkan diri daripadamu ya wahai Muhammad. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka dan minta ampunlah untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, maka ini jelas menunjukkan Al-Quran mengatakan hendaklah bermusyawarahlah dengan mereka di dalam sesuatu perkara. Fa idza azamta fatawakkal Allah, maka bila engkau telah menetapkan suatu keputusan maka hendaklah bertawakal kepada Allah, kerana sungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Dan dalam ayat yang lain lagi Allah menyebutkan, di mana Allah menyebutkan wa amrum syura bainahum, sehingga dalam Al-Quran ada satu surah yang namakan surah Syura. Jadi menunjukkan bahawasanya perkara musyawarah ini adalah perkara yang amat dituntut. Dan Rasulullah SAW sendiri, di mana satu riwayat mengatakan, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabat kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Bermakna kita ni melihat di sini musyawarah itu adalah satu perkara yang penting, apatah lagi musyawarah itu adalah untuk mendapatkan, mencapai suatu penyelesaian. Suatu penyelesaian dalam suatu perkara yang dijadikan satu isu. Maka itulah perkara musyawarah itu adalah penting. Jadi Ustaz, apabila Ustaz menyentuh mengenai dengan musyawarah itu adalah bertujuan untuk mencari penyelesaian dalam membuat keputusan. Jadi mungkin boleh Ustaz nyatakan sedikitlah mengenai dengan etika dalam permusyawaratan. Baik, alhamdulillah. Kalau kita melihat daripada segi etika bermusyawarah, ia sebenarnya ada garis panduan yang supaya jangan berlaku di dalam di antara, khususnya di antara ahli-ahli yang kadang-kadang timbul permusuhan, perkelahian. Kerana di dalam bermusyawarah ini ia adalah untuk mencari penyelesaian yang baik dan harmoni dan lebih adil. Sebab yang kita ni mesyuaratkan adalah bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi lebih kepada kepentingan bersama. Maka sebab itulah kalau kita ni melihat daripada segi etika,
di mana ada ulama menggaris pandukan yang pertama sekali, hendaklah tujuan musyawarah itu adalah untuk mencari keadilan, mencari kebenaran, dan adalah kerana Allah, bukan untuk diri sendiri. Maka sebab itulah kenapa di dalam musyawarah kita ni berbincang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, kalau kita ni perhatikan bahwasanya di antara ahli-ahli musyawarah ni, yang musyawarah ni, ia adalah mempunyai sikap yang menghormati terhadap pandangan orang lain. Jangan kita ni menunding jari, pendapat itu salah tu, salah tu yang kau punya. Ini yang kadang-kadang menimbulkan perkelahian. Kemudian yang ketiganya, kalau kita perhatikan lagi bahwasanya jangan sekali-kali kita ni mencemuh pendapat-pendapat yang kita ni tidak setuju. Sebab bila mana kita ni mencemuh ataupun menghina suatu pandangan orang lain, inilah yang akan menimbulkan permusuhan. Sepatutnya kita ni mencari solution ataupun mencari satu jalan untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Kalau menambah masalah bukan mesyuarat namanya. Kemudian lagi setelah itu, kalau kita perhatikan, jangan sama sekali di antara ahli musyawarah itu setelah selesai musyawarat maka langsung tidak bertegur sapa. Maka ini adalah sebenarnya sewajarnya perlu kita ni elakkan di dalam kita ni bermusyawarah. Yang penting adalah adanya persepahaman di antara ahli-ahli perbincangan ataupun ahli-ahli musyawarah. Kerana sesungguhnya kalau tidak ada permusyawarah, ataupun contohnya barangkali di dalam musyawarah itu ada yang tidak bersetuju, kemudian ada yang sampai bantak meja, kemudian ada lagi yang try. Saya bangkang ya. Saya bangkang yang tidak setujunya. Salah tu. Sebab itulah di dalam musyawarah etikanya juga ialah perlu di antara ahli musyawarah itu menghormati ketua, hormat kepada pengerusi. Sebab itulah kalau tidak ada keputusan yang muktamad, maka kita ni melihat kepada macam mana keputusan pengerusi sendiri. Ini dia panggil adanya dipanggil tu macam timbang rasa di antara ahli-ahli supaya tidak menimbulkan masalah. So itulah pengerusi mesyuarat itu adalah seorang yang terpilih, seorang cerdik bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah bila mana berlaku perselisihan pendapat. Yang penting jangan ada dipanggil adalah berbantah-bantah. Kalau ada berbantah-bantah, sebab itu kadang-kadang kita melihat kenapa ada di kalangan bila ada perbantahan yang berlaku, maka akhirnya mesyuarat itu telah selesai. Kita ni mau mencari penyelesaian, tiba-tiba oleh kerana ada isu yang mana di antara ahli-ahli yang berselisih pendapat, sedangkan kita ni boleh melihat kepada pendapat majoriti, mana pendapat yang paling ramai, maka itulah yang sebenarnya kita ni terima. Perkara ini sebenarnya pernah berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat untuk mengadakan peperangan yang dipanggil perang Uhud. Perang Uhud di mana Rasulullah mencadangkan bertanya kepada para sahabat, adakah kita hanya mampu bertahan saja di kota Madinah ataupun kita keluar daripada kota Madinah dan kita ni bertahan di luar kota Madinah. Maksudnya ataupun kita ni memerangi kaum kafir Quraisy di luar kota Madinah, iaitu di Uhud. Maka kebanyakan para sahabat, kerana sahabat ini ia sudah istilahnya macam bersemangat, bersemangat untuk syahid dan bersemangat untuk jihad fi sabilillah, menegakkan kebenaran setelah berlakunya perang Badar. Dan perang Badar kita perhatikan banyak kaum muslimin yang mati syahid. Tetapi walaupun dalam jumlah yang sedikit, tetapi semangat untuk menegakkan Islam itu begitu bersemangat di dalam hati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi di kalangan para sahabat mengatakan, kami tidak akan bertahan di kota Madinah, kami akan memerangi di luar kota Madinah, memerangi kafir Quraisy. Sedangkan Rasulullah punya pandangan lebih suka untuk bertahan. Sebab ketika itu barangkali sebab keadaan kaum muslimin masih terlalu sedikit, tetapi oleh kerana suara ramai ingin keluar, ingin berperang, maka akhirnya Rasulullah mengikut pandangan ramai. Inilah yang sebenarnya berlaku, bahwasanya di dalam permusyawarahan pun kita melihat bahwasanya
kita ni melihat kepada majoriti, walaupun dalam hati kita ni setuju, tapi kita ni hormat kepada pandangan ramai. Inilah yang sebenarnya yang sepatutnya berlaku di dalam etika bermusyawarah. Jadi dalam arti kata lain Ustaz, yang mungkin dapat dihuraikan, kita boleh ataupun kita halal berbeza pendapat, tetapi jangan sampai perbezaan pendapat tersebut menghancurkan hubungan kita ataupun memutuskan hubungan kita yang sudah lama terjalin. Baik Ustaz, kita ingin mengetahui juga sekiranya ada di kalangan ahli mesyuarat yang tidak hadir. Jadi apakah keputusan mesyuarat boleh diputuskan tanpa kehadiran tersebut? Bagaimana itu? Inilah masalahnya. Sebenarnya salah satu jua di antara etika di dalam musyawarah, semua ahli yang dipanggil, yang sudah dijemput untuk hadir, maka mesti hadir. Ya, tapi gagal. Tetapi gagal untuk hadir. Maka kalau yang gagal hadir ini, ya perlu memaklumkan. Kalau tidak ada permakluman, ada yang masalahnya nih. Sebab untuk membuat keputusan, sebab ada kepincangan di dalam membuat keputusan. Missing in action. kecuali dengan syarat orang yang gaib ini tadi, orang yang tidak hadir, ada kauzuran ke apakah. Jadi ia memaklumkan kepada pihak dipanggil ahli-ahli yang lain dan mengatakan, ini buat persetujuan lah, bahwasanya setiap keputusan ia setuju. Artinya apapun keputusan yang dibuat oleh dalam mesyuarat, ia setuju. Tapi artinya bila ada persetujuan dan ada bukti yang setuju, kalau apa-apa yang terjadi maka ditanggung oleh sendiri. Jangan nanti sudah habis mesyuarat, sudah diadakan pelaksanaan apa yang dibincangkan, tiba-tiba mana boleh tu nya, sepatutnya ini kita buat macam mana. Yang datang hadir meeting, yang datang hadir musyawarah, sudah tu baru pintar bercakap. Jadi sebab itulah di dalam etika kita ni tidak boleh memakai pendapat orang yang yang sudah membuat persetujuan kerana tidak hadir. Maka inilah sepatutnya kita ni orang yang tidak hadir menghormati pandangan-pandangan ahli-ahli yang lain. Sebab ini akan mencetuskan lagi timbul ketidakpuashatian, ya. Betul. Betul sekali, betul sekali. Baik, okey, masa kita kita lebih kurang ada 4 minit lagi Ustaz, ya. Mungkin ada kesimpulan untuk Ustaz kongsikan bersama. Baik. Sebagai kesimpulan, barangkali kita boleh melihat di sini bahawasanya perkara bermusyawarah ataupun dipanggil berbincang, perbincangan melalui musyawarah itu hendaklah sentiasa kita dilakukan walaupun perkara itu adalah perkara yang kecil. Sebagai contoh, perbincangan bersama isteri di dalam rumah tangga. Kita ni ingin membeli sesuatu barang. Skandar membeli kereta contohnya. Jadi Skandar mau bincang dengan siapa? Kalau ada isteri maka berbincang dengan isteri. Kalau tidak isteri dengan orang tua, dengan keluarga yang lain. Sama ada sesuai ataupun tidak sesuai. Maka ini adalah dipanggil perbincangan yang mendatangkan untuk kebaikan daripada pandangan. Begitu juga sehingga di dalam masalah mencari jodoh pun, perlu ada perbincangan. Sesuai kita sesuai. Ada dipanggil istilah, ada di dalam hukum syariat, ada dipanggil sekupu ataupun sekupu. Kita ini melihat pandangan ibu apa macam mana. Betul. Kemudian di dalam masalah apalagi tempat tadbiran dan semua aspek sebenarnya perlu kepada bermusyawarah. Dan setelah kita melakukan musyawarah dan keputusan sudah dibuat, maka hendaklah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat tawakal artinya kita ni menyerahkan perkara ini kepada Allah, kerana baik dan buruk adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Itu dia baru saja kita ikuti bersama mengenai dengan hikmah bermasyuarat. Pun yang dapat kita dipahamkan di mana masyuarat itu adalah bertujuan untuk mencari penyelesaian dalam membuat keputusan, bukannya mencari pertelingkahan ataupun sebagainya. Betul. Dan ada beberapa etika-etika yang perlu kita ni patuhi dalam kita ni mengadakan masyuarat, ya. Betul sekali. Baik, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita, iaitu bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Samali bin Haji Adam. Terima kasih Ustaz, di atas perkongsiannya dan juga informasi dan berupa ilmu sebetulnya yang dapat kita dimanfaatkan mudah-mudahan. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.